Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia lagi dikasihi saudara pimpinan majlis pada malam ini, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dilaikan naib pengurusi masjid serta ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Syarifah Fatimah, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, adik-adik, juga anak-anak pencinta-pencinta ilmu yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terlebih dahulu, sebelum saya meneruskan ucapan di dalam menyampaikan kuliah pada malam ini, saya mengajak diri saya dan juga semua yang berada di dalam majlis kita untuk sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga banyaknya kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya dipanjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan tahun baru Hijrah 1436, bermakna tahun Hijrah 1435 telah pun berlalu meninggalkan kita. Terasa baru sangat kita menyambut Ma'al Hijrah tahun 1436. Tiba-tiba bulan Muharram telah pun berakhir. Habis bulan. Masuk pula bulan Safar. Sedang tak sedang, hari ini dah 10 Safar dah. Sedang tak sedang, hari ini dah berapa Safar dah? 10 Safar. Dengan berkumandangnya azan sebentar tadi, bermakna kita sudah berada di awal 11 Safar. Mengikut kalender Islam, azan, ghurubus syams, masuk hari yang baru. Hari ini hari 11, Masya Allah. Teringat saya kepada ucapan seorang pujangga Islam yang menyatakan, inna lanafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin madha naqsun minal ajali. Inna, sesungguhnya kita semua, termasuklah saya, tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian. Pujangga tu tak kata ini dhamir, ganti nama menunjukkan seorang, mufrad, singular. Ini sesungguhnya aku. Tidak. Inna, sesungguhnya kita semua. Kecil, besar, tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, pemimpin-pemimpin, rakyat jelata macam kita, orang kaya, orang miskin, tak kira. Sesungguhnya kita semua la nafrahu, asyik bergembira, berseronok, bersukaria, bahkan berpesta. Bil ayyami naqta'uha, dengan hari-hari yang kita lalui. Seronok saja, syok saja, happy saja, gembira saja. Dengan apa? Bil ayyami naqta'uha, dengan hari-hari yang kita lalui. Seronok saja. Dia sambung lagi, wa kullu yawmin madha naqsun minal ajali. Waw tu orang yang belajar bahasa Arab dia panggil waw wal hal. Wal hal, sedangkan kullu yaumin madha, setiap hari yang telah berlalu itu, naqsun minal ajali, menunjukkan ajal kita sudah kian hampir.
menunjukkan ajal kita sudah kian hampir. Kau pelanduk dekat dengan nak mati. Jam telik habis sehari. Pejam telik habis seminggu. Pejam telik habis bulan. Pejam telik tahun 1435 Hijrah telah pun berakhir. Setahun dah habis. Masuk pula bulan Muharram. Muharram pun dah habis dah 30 hari, masya-Allah. Masuk pula bulan Safar. Pejam telik hari ini sudah pun 11 Safar. Tu dalam duk pejam telik. Yang kita bimbang, kita takut pejam tak celik-celik dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persoalannya, saya ajukan persoalan kepada diri saya dan kepada ibu bapa semua yang duduk dalam majlis ilmu kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikat maut untuk mengambil, mencabut ataupun merentap nyawa kita pada malam ini, cukupkah persiapan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Justru itu saya ajak ibu bapa sekalian bersyukur Allah taala anugerahkan kepada kita kekuatan rohani dan jasmani. Kombinasi daripada dua kekuatan tadi, malam ni kita dapat berada di dalam majlis kita. Alhamdulillah. Saya rasa cukup seronok kerana diberi kepercayaan untuk menyampaikan kuliah di masjid tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa sekalian di kawasan ini. Sebab sejarah saya menimba ilmu peringkat awal di sini, iaitulah di sekolah menengah agama khas Nahdlatul Hasanah, Batu 21, Jalan Kodiang, Kampung Meleleh. Tok guru saya almarhum Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi. Itu tok guru saya. Orang sini kenal tak tok guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi? Masa tu dia adalah Datuk Mursyid di Raja Negeri Kedah, tok guru Sultan yang merupakan yang di Pertuan Agong sekarang ni. Pada masa tu juga dia merangkap pengerusi Majlis Fatwa Kebangsaan. Tutup guru saya, orang kawasan sini. Jadi bila panggil saya main bagi kuliah di kawasan ini, saya rasa amat terpanggil untuk membalas jasa Tok Guru saya, Tuan Guru Haji Tajuddin bin Abdul Rahman Al-Jarumi, Datuk Mursyid di Raja Negeri Kedah. Tok Guru saya, ustaz-ustaz saya banyak di sini. Tuan Guru Ustaz Haji Hashim Naim, Tok Guru saya juga. Masa saya duduk mengaji di Meleleh, makan tilung di rumah dia. Dialah yang banyak mentarbiah, mendidik saya untuk menjadi seorang da'i, sehingga sekarang berjaya jadi seorang da'i, penyambung risalah dakwah Rasulullah SAW. Tok Guru saya juga Tuan Guru Haji Hashim Barek di Meleleh juga. Banyak tok guru saya di situ. Dan tok guru saya orang sini juga, Datuk Mufti kita, Sahibus Samahah Datuk Mufti kita, Ustaz Datuk Haji Badaruddin bin Haji Ahmad. Saya mengaji kat dia semasa di Mesir. Masa tu dia buat MA dalam bidang hadis. Saya baru sampai peringkat adik-adik mengaji kat dia Riyadhus Salihin. Dan kemarin dulu melalui anaknya Ustaz Husam telefon saya, beritahu kata ayahanda dia Datuk Mufti jemput saya untuk bagi kuliah di pondok dia di Kaplo Kodiang. InsyaAllah saya tak bagi tarikh lagi. Jadi insyaAllah saya rasa cukup bertuah, cukup terhutang budi dengan orang sini. Maka bila pihak pengurusan masjid menghubungi saya rasa ini sebagai satu peluang untuk saya mengembangkan ilmu yang telah pun disampaikan dan ditarbiah kepada saya oleh tok-tok guru kita di kawasan ini. Alhamdulillah. Jadi kuliah kita malam ni tajuk dia lidah. Tajuk dia apa? Lidah. Tak panjang, tajuk lidah. Mungkin kalau pihak jawatan kuasa masjid panggil pula akan datang, saya main bagi tajuk kaki pula.
Sebab Allah Ta'ala sebut kaki dalam Quran. Panggil pula sekali lagi tajuk perut ataupun tajuk telinga. Sebab semua anggota tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jadi malam ni saya pilih tajuk lidah dulu. Untuk itu marilah sama-sama kita baca sebuah hadis Rasulullah SAW bersama saya. Tanda kata kita mengaji. Maka kepada kaum muslimin, bapa-bapa, abang-abang, adik-adik, anak-anak, pastikan bacaan dengan nada suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna aksaran nasi dhunuban yawmal qiyamati aksaruhum kalaman fima la ya'ni. Sekali lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna aksaran nasi dhunuban yawmal qiyamati aksaruhum kalaman fima la ya'ni. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Hadis tu saya petik dari kitab Nasaihul Ibad. Kitab Nasaihul Ibad lil Imam An-Nawawi. Muka surat 318. Hadis yang telah sama-sama kita baca tadi merupakan penegasan daripada Rasulullah SAW dan sebagai satu informasi baginda. Nabi menyatakan, inna aksaran nasi dhunuban yaumal qiyamati, sesungguhnya orang yang paling banyak sekali dosanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya orang yang paling banyak dosanya di hari kiamat kelak ialah aksaruhum kalaman, orang yang paling banyak bercakap. Fima la ya'ni, pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Banyak cakap kalau benda tu benda faedah, bagus. Tapi kalau banyak cakap pada perkara-perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat, maka orang itu akan merupakan orang yang paling banyak sekali dosa pada hari kiamat kelak. Justru itulah ayuh wahai ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, kita menggunakan nikmat lidah ini pada bangsa akhirat. Pada bangsa akhirat. Yakni kita menggunakan lidah anugerah Allah Subhanahu wa taala ini yang dikatakan pada bangsa akhirat, antara lain dengan banyak menggunakan lidah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Saya nak ajak diri saya dan semua yang berada dalam majlis malam ini untuk muhasabah diri. Koreksi diri kita. Periksa diri kita, suluh muka kita, jasad kita depan cermin yang terang benderang. Dari 1 Muharram sampai habis akhir bulan Muharram. Masuk pula bulan Safar, kita katakan siang tadi 10 Safar. 40 hari dah. Kalau kita gunakan lidah pada bangsa akhirat untuk membaca Al-Quran, tak payah banyak, sehari 1 muka surat sudah. Bermakna hari ini dapat berapa muka surat lah? 40. Kalau sehari selai, bermakna 2 muka surat. 40 kali 2 80 muka surat dah. Agak-agaklah wahai bapak-bapakku sekalian, agak-agaklah wahai ibu-ibuku sekalian, saudara-saudari, abang-abang, kakak-kakak, adik-adikku sekalian, agak-agak takat hari ini dapat kata dapat 40 muka surat Quran yang telah kita baca.
yakni dengan menggunakan nikmat lidah yang digunakan lidah pada bangsa akhirat. Tanya diri sendiri, jawab dengan penuh amanah. Agak-agak dapat tak 40 muka surat? Sehari satu muka surat, sehari satu muka surat, sehari satu muka surat. Sampai hari ni 40 hari dah, 1436 Hijrah. Kalau sehari satu muka surat, kalau sehari satu lail bermakna 2 muka surat, dapat 80 muka surat dah. Persoalannya, aku dapat tak dapat lagi 40 muka surat daripada lembaran-lembaran Al-Quran yang aku sebagai seorang yang beriman dengan kitab suci Al-Quran, yang kena baca Quran, menggunakan nikmat lidah anugerah Allah untuk baca Quran, dijadikan lidah digunakan sebagai bangsa akhirat. Pakcik jawab sendiri. Jadi kalau tak dapat 40 muka surat, malam ni kita start. Lepas pada balik kuliah kita lagi, ada sembahyang Isya, balik makan malam, datang mana-mana, lepas tu balik rumah, ambil wuduk lain, buka Quran, azam, malam ni aku nak dapat 5 lail kali 2 muka surat, 10 muka surat, insya-Allah. Insya-Allah. Gunakan lidah pada bangsa akhirat. Lidah. Jadi saya tak akan buat lencongan kuliah malam ni. Tak mau buat lencongan. Macam kapal terbang kita hilang tu, dia kata ada satu lencongan. Saya tak mau buat lencongan. Tajuk lidah, lidah. Menyedari betapa kita ni banyak dosa. Ustaz Sabri pun ada dosa, bapak-bapak pun ada dosa, ibu-ibu pun ada dosa. Semua kita ada dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Namun tetap dalam hidup kita, kita pernah buat dosa. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata. Setiap orang anak-anak Adam pernah melakukan dosa. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah dengan menggunakan lidah untuk bertaubat. Kita mengucapkan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agak-agak kan ni ada tak 10 kali? Agak-agak lidah yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni tanpa tulang, tak kerah, tak kelu, berfungsi, menyedari betapa kita ni banyak dosa. Dosa besar pun kita buat, dosa kecil pun kita buat, hak terang-terang pun kita buat, hak sembunyi pun kita buat. Agak-agak semenjak bangun pagi tadi sampai malam ni lagi 5 minit nak masuk pukul 8 malam dah. Agak-agak berapa kali kita beristighfar macam saya sebut tadi, sekurang-kurangnya ada kata ada 10 kali hari ni. 10 kali sikit sangatlah Ustaz. Oi, pakcik ini makan pencen 20 tahun dah, paling kurang 100. Okey, saya bagi 100 kali. Ada tak yang beristighfar macam tadi hari ni 100 kali? 100 kali tak padan lah Ustaz. Oi, pakcik bukan ada kerja apa. Okey, saya bagi 1000 kali. Kalau 1000 kali pun tak ada, 100 kali pun tak ada, 10 kali pun tak ada, macam mana keadaan kita? Saya kata tadi, kalau malaikat maut datang untuk ambil nyawa kita, sanggupkah, relakah, maukah kita berdepan dengan Allah dalam keadaan kita membawa dosa yang banyak? Justru itu, hadirin hadirat sekalian, marilah sama-sama kita gemakan setiap ruang dan inci masjid Syarifah Fatimah yang barakah pada malam ini, dengan sama-sama kita mengalunkan ucapan istighfar sebanyak 10 kali bersama-sama saya, dengan hati yang penuh rasa insaf,
menyesal terhadap dosa-dosa lalu yang pernah kita lakukan. Bayangkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan bersama saya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Perbanyakkan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni banyak dosa. Nabi SAW pernah bersumpah, wallahi, kata Nabi SAW, inni la astaghfirullah fi kulli yawmin mi'ata marrah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Demi Allah, Nabi sumpah, inni, sesungguhnya aku ini, Muhammad ini, Rasulullah ini, la astaghfirullah, aku beristighfar, memohon keampunan Allah, fi kulli yaumin, setiap hari, mi'ata marrah, 100 kali. Itu tera Nabi yang maksum. Muhasabahlah diri kita, insaflah wahai ibu-ibu dan bapa-bapakku sekalian. Kalau tera kita yang banyak dosa ni, sehari 10 kali pun kita tak ucap ungkapan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, agak-agak macam mana keadaan kita bila kita mati esok. Jadi gunakan lidah pada bangsa akhirat dengan banyak baca Quran, dengan banyak beristighfar, dengan banyak bertasbih, dengan banyak bertahmid, dengan banyak bertakbir, dengan banyak bertahlil, dengan banyak berselawat dan salam ke atas Nabi SAW, dengan banyak beristighfar, memohon keampunan Allah, dengan banyak memberi nasihat-nasihat kepada orang lain, dengan banyak mengungkapkan ungkapan-ungkapan hikmah yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Gunakan lidah pada bangsa
akhirat. Sebab lidah ni merupakan satu anggota yang cukup sensitif. Dia cukup mudah sakit. Lah ni musim kenuri. Kenuri banyak, makan daging banyak. Ada setengah-setengah rumah kenuri dia buat kambing pula. Daging pun makan banyak, kambing pun makan banyak, badan jadi panas sebab ayak korang minum. Bila badan panas, dia naik bintik-bintik atas lidah. Naik bintik-bintik, 2-3 bintik, sakit Masya Allah. Nak minum air sejuk pun rasa sakit. Nak minum air panas lagi sakit. Orang jamu makan kari, nampak pedas sikit, tak boleh nak. Pasal apa? Sakit lidah kerana ada beberapa bintik-bintik atas lidah. Tu baru bintik-bintik. Saya nak ajak semua yang hadir malam ni, bayangkan, andaikan, imagine seandainya Allah Ta'ala nak uji kita. Allah Ta'ala bagi jadi kudi api atas lidah 3 biji. Bukan bintik-bintik, tapi apa dia? Kudi api yang sebelum ni duduk jadi di celah-celah jari. Kok pelipat-pelipat kaki. Jadi berapa biji? 3 biji atas lidah. Hujung ni satu, atas satu, bawah satu. Agak-agak macam mana muka kita masa tu. Nak bersembang dengan kawan-kawan pun tak apa nak seronok. Senyum pun tak apa nak manis. Cakap pun tak apa nak mau. Nak keluar pergi masjid semayang berjamaah pun tak apa nak sedap dah. Sebab apa? Sebab atas lidah ada kode api. Berapa biji? 3 biji. Tak payah 3 biji. Sebiji sudah. Lidah cukup cepat sakit. Kadang-kadang musim kenuri ini kita pagi-pagi kita tak sarapan pagi di rumah sebab nak taruh untuk 3 kenuri. Kita pun pergi makan kenuri. Hak rumah pertama tu tengok-tengok hidangan, Masya Allah, amat mengiurkan. Kita pun cedok. Pergi duduk dekat meja makan. Makan tercepat sikit. Suap tu tergelojoh sikit, bukan sengaja. Sebab pagi tadi tak sarapan pagi. Nak taruh untuk nak apa? Makan kenuri 3-4 kenuri. Hari Sabtu lepas saya 21 kenuri. 29 bulan. Sini banyak kenuri tak? Taman Guat Perahu, taman saja 5 kenuri. Kenuri kahwin. Tok Imam nak buat kenuri juga hari yang sama. Terpaksa mengalah bagi apa nama anak makmum buat dulu, dia buat kenuri malam, buat di masjid kenuri kahwin dia. Tu baru satu taman Guat Perahu, 5 kenuri, 6 kenuri sampai malam. Tempat-tempat lain lagi saya duk pergi mengajak, kata kau ni bagi kad, kau ni bagi kad, kau ni jemput. 21 kenuri. Tak ada habis semua. Okey. Makan tu dia tercepat sikit. Orang tua-tua kita dah kata dah lidah dengan gigi lagi apa? Tergigit. Bukan sengaja gigit, tergigit. Makan-makan tergigit, gigi tergigit lidah. Tergigit. Penggunaan perkataan menunjukkan tidak sengaja. Sebab tak ada pernah orang dalam dunia ni sengaja pergi duk pepak lidah dia. Sialah cikgu. Cikgu Harun duk sembang saya tadi. Maknanya tak ada pernah orang pergi duk pepak gigi dia duk tokak lidahnya. Tak, tergigit. Tergigit, bercalak pun tak. Luka pun tak. Darah setitik pun tak keluar. Tapi sakit punya tak sangga, Masya Allah. Ayak mata bercerau keluar 2 kelopak mata. Sebab apa? Gigi tergigit lidah. Sakit tak tahu nak cerita. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ancaman kepada orang yang tak jaga lidah dia. Lidah dia akan diazab dengan satu bentuk penyiksaan dan azab yang tak pernah pun Allah Ta'ala siksa ke atas anggota-anggota yang lain.
Satu hari Nabi SAW duduk seorang-seorang dia. Duduk seorang-seorang. Duduk tak duduk dia menangis. Dia teriak. Kebetulan para sahabat lalu dekat Nabi, tengok Nabi duduk teriak, duduk menangis. Mereka tanya, "Ya Rasulullah, ma yubkik?" Wahai Rasulullah, apakah yang menyebabkan engkau menangis? Engkau dah teriak, duk menangis seorang-seorang ni, kenapa wahai Rasulullah? Nabi kata, sebab aku terbayang, aku nampak apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepada aku dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Ta'ala menunjukkan kepada aku dalam peristiwa Isra Mi'raj, Allah Ta'ala perlihatkan aku suasana dalam alam neraka. Di dalam alam neraka sana yang aku sedih, aku dapati ramai penghuni neraka terdiri daripada orang-orang perempuan. Penghuni neraka orang apa ramai? Perempuan ramai. Majority orang perempuan. Sahabat tanya, kenapa orang perempuan ramai masuk neraka wahai Rasulullah? Adakah kerana mereka tak rajin sembahyang? Nabi kata, tak, mereka rajin sembahyang. Puasa orang perempuan kuat. Dia puasa bulan Ramadan. Lepas tu masuk bulan Syawal dia qadha. Puasa hak dia tinggal 6-7 hari sebab uzur syar'i dalam bulan Ramadan. Lepas tu dia sambung juga dengan puasa 6. Rajin tak? Rajin. Mai pula bulan-bulan biasa macam ni, puasa sunat lagi hari Isnin, hari Khamis. Derma. Orang perempuan kuat derma. Solat tahajud, orang perempuan rajin bangun tahajud, orang lelaki terkejut. Terkejut pasal apa? Terkejut dengar tengok lah cerah dah kah, pukul 7 dah kah, subuh terlepas. Pasal apa? Terkejut. Orang perempuan bangun awal sembahyang tahajud, masya-Allah. Solat duha kita kalah, depa rajin. Kalau macam tu, kenapakah ramai orang-orang perempuan jadi ahli neraka wahai Rasulullah? Nabi jawab, punca dan sebab ramai orang-orang perempuan masuk neraka kerana mereka menggunakan lidah-lidah mereka untuk menyakitkan hati dan perasaan suami-suami mereka. Itu di antara faktor ataupun penyebab yang menyebabkan orang perempuan ramai masuk neraka. Sebab lidah mereka, orang-orang muda kata lidah laser. Apa laser? Dia keluar satu-satu perkataan, Masya Allah, amat mengguris perasaan sang suami. Silap sikit saja minta cerai. Silap sikit saja minta cerai. Masya Allah. Nasib baik lagi dalam syariat Islam ini, kuasa talak, kuasa cerai duduk kat orang lelaki-lelaki, duduk kat para suami. Seandainya kuasa talak, kuasa cerai duduk kat isteri kita kepada golongan perempuan, silap-silap berapa puluh kali dah kita jadi duda pacik-pacik weh. Betul ke tak betul? Setuju ke tak setuju? Tak apa pun tak jawab. Tak jawab saya nak berhenti. Setuju ke tak setuju? Alhamdulillah. Silap sikit minta cerai. You hantar air balik rumah pak air. Dulu you pandai ambil air elok, you pergi hantar air elok. Masya Allah. Dia ugut lagi. Dah leleh halau. Dia kata muka tak pemalu, tak sedar diri, kata duduk menumpang rumah kami. Masya Allah. Kebetulan pula beli rumah bawah nama isteri dia. Dia boleh kata suami dia menumpang. Masya Allah. Dia bungkus pakaian satu beluang. Tahu beluang? Ingat lagi bahasa beluang. Dia bungkus pakaian suami dia dalam apa, dia hampakkan pelekat elok, dia bubuh baju, dia bubuh semua situ semua, lepas tu dia ikat, dia jerot hujung sana hujung sini jadi seketui beluang. Bukan dia tak elok, dia campak depan pintu. Dia kata you boleh belah. Masya Allah bahasa yang dia guna tu. Jangan duk balik-balik main rumah ni lah. Jangan duk masuk dah. Jangan duk pijak lah dalam rumah kami. Masya Allah.
Sehingga ada satu abang baru-baru ni saya duduk minum di sebuah restoran. Dia tengok saya, dia pun berhenti. Dia pun minta minuman, sembang saya. Dia kata, "Ustaz, saya duk tengok Ustaz duk pergi mengajak merata. Saya nak minta tolong kat Ustaz. Ustaz tolong sebut, tolong bagi nasihat kepada kaum muslimat." Saya kata, "Bisa apa?" Di rumah saya, dia kata, boleh kata tiap-tiap hari 9 pagi sampai 10 pagi, 10.30 orang perempuan duk berkumpul 5-6 orang. Tak ada kerja lain. Mula-mula si A kutuk suami dia. Hak nu lah, hak ni lah, hak nu lah, hak ni. Semua tak kena. Selesai orang pertama, orang kedua sambung. Dia kata, saya pun suami saya lebih kurang tu juga kau. Semenjak kahwin dengan saya sampailah 10 tahun dah tak pernah beli apa awak alik makan di rumah. Masya Allah, dia punya penipu. Takkan 10 tahun kahwin kawan tu tak pernah beli apa awak alik langsung di rumah. Sehari kawan ketiga pula sambung sampai dalam rahsia-rahsia hubungan seks dalam kelambu pun dia bongkar habis kepada rakan-rakan dan kenalan-kenalan dia. Sebab itulah kata Nabi SAW, ramai orang-orang perempuan masuk dalam neraka sebab mereka menggunakan lidah anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa, bukan bangsa akhirat, digunakan pada bangsa dunia, menyebabkan suami mereka dikutuk di belakang, menyakiti perasaan suami-suami mereka, maka layaklah mereka dihumbankan ke dalam api neraka Allah. Itu ancaman. Dan hak saya cerita tadi bukan makcik-makcik, kakak-kakak hak mai kuliah kita malam ni dah. Hak sini bagus-bagus hak saya cerita nu Korea nu. Hak sini semua bagus-bagus. Kalaulah seandainya dalam hidup kita pernah terlanjur buat macam dengan apa yang dikatakan tadi, kepada ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik, kita mohon agar mereka insaf. Kembalilah kepada Allah, beristighfar banyak-banyak, menyesal, mohon keampunan Allah dan minta maaf kat suami-suami. Sebab itulah pepatah menyatakan salamatul insan fi hifzil lisan. Apa maksud dia? Salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan, kesejahteraan seseorang manusia itu terletak di dalam penjagaan lidahnya. Nah, tulis-tulis, lagi boleh WhatsApp. Hantar pergi ke anak kita hadut Putrajaya. Malam ni juga hantar. Dapat ilmu, sebarkan ilmu dengan menggunakan teknologi maklumat, information technology yang canggih pada zaman ini, memudahkan kita untuk meraih ganjaran pahala daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengaji malam ni macam tuan pengurusi kita sarankan tadi untuk kita beramal. Kita mengaji, kita menuntut ilmu, masjid kita tiap-tiap malam dah kuliah. Bahkan saya ingat ucapan beliau tadi, ada yang sehari sampai 3 kali kuliah. Hebat tak? Hebat. Jadi ilmu yang kita dapat, kita amal. Sebab pepatah Arab menyatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal umpama pokok yang tidak berbuah. Hak tadi apa dia? Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan, kesejahteraan seseorang manusia terletak di dalam penjagaan lidahnya. Ibu bapa datang mengaji malam ni bukan dengan tujuan satu hari nak jadi ustaz. Kita main mengaji malam ni macam pakcik-pakcik, ibu-ibu yang dah besar, umur 70 tahun. Main mengaji bukan tujuan nak jadi ustaz. Tujuan kita main mengaji nak ada ilmu untuk beramal.
rebutlah peluang masa umur yang Allah Ta'ala bagi sikit-sikit penghujung umur ini untuk beramal sungguh-sungguh. Dan saya nak pesan, jangan sekali-kali ibu bapa merasa jemu untuk datang ke majlis ilmu. Tuntutlah ilmu, kerana peribahasa Inggeris menyatakan the sea of learning has no end. Lautan ilmu itu tidak pernah bertepi ataupun tidak pernah berakhir. The sea of learning has no end. Lautan ilmu itu tidak pernah bertepi ataupun tidak pernah berakhir. Kena mengaji. Mengaji untuk beramal. Wa amalan, bekalan untuk kita nak mati. Sebab lepas mati ni perjalanan hidup kita lebih jauh dan lebih panjang. Kalau kita tak cari bekalan, kita nak belanja dengan apa setelah kita mati nanti. Jadi belajar, ikhlaskan hati. Kalau seandainya ucapan tok guru dalam menyampaikan kuliah kita rasa terkena atas batang hidung kita, macam Ustaz Sobri duk ketuk atas kepala dia, kelepok. Kalau aku tahu aku tak main, tak apa malam ni, dia kata. Jangan beranggapan macam tu. Ikhlaskan hati. Seharusnya aku berterima kasih kepada Tok Guru yang tolong peringat kat aku. Sebab sebelum ni tak ada orang yang peringat kat aku. Kita kena buat apa? Husnuzan, baik sangka. Tadi saya main jauh-jauh malam ni, bukan tujuan apa? Nak sampaikan ilmu untuk saya peringat diri saya, peringat yang mendengar kuliah kita malam ni, mengikuti kita, dan untuk sama-sama kita berazam untuk kita beramal dengan ilmu kita, insya-Allah. Dan bagi ilmu banyak-banyak ke anak cucu kita sebelum kita meninggal dunia. Tak tinggal rumah besar pun tak apa, tak tinggal tanah banyak-banyak pun tak apa, tinggal harta yang lebih berharga, lebih hebat, iaitulah ilmu. Learning is better than house and land. Itu di antara ucapan ataupun peribahasa Inggeris juga. Dia kata, learning is better than house and land. Ilmu itu lebih baik, lebih hebat, lebih berharga, lebih mahal daripada house, rumah besar ataupun banglo besar ataupun villa mewah, and land, dan lebih berharga, lebih baik daripada tanah yang luas. Sebab tu kita kena bagi bekalan ilmu banyak-banyak ke anak cucu kita. Kalaunya seseorang itu meninggalkan anak cucu yang dibekalkan dengan ilmu, rumah sebiji dia tak tinggal, sebab dia pun duduk rumah pusaka tok nenek dia. Tapi sebelum dia meninggal dunia, dia tinggal ilmu. Tanah serelung pun tak ada. Bukan kata serelung, nak buat tapak rumah pun tak ada tanah. Tapi dia tinggal anak cucu yang berilmu, yang mempunyai knowledge yang tinggi, pengetahuan ilmu yang tinggi, lebih-lebih lagi pengetahuan ilmu tentang agama dia. Jangan bimbang. Kalau kita tinggal anak dalam keadaan tak diberikan ilmu yang cukup, tinggal rumah besar. Di Jitra ni banglo dia yang paling mahal. Bendang di Pida 5, bendang dia cukup banyak. Tapi tinggal anak yang tak ada ilmu. Dia mati, isteri dia mati. Tinggal banglo besar. Anak tak ada ilmu, duk fikir, macam mana nak cari duit? Tak ada ilmu. Yang dia nampak apa dah? Rumah besar nampak dia, aku nak jual. Dia cari orang yang mampu beli, dia jual. Tak ada 5 bulan habis duit. InsyaAllah. Tak ada ilmu, dapat duit banyak, orang tipu pula. Habis duit rumah dia jual tu, rumah dah dapat orang dah. Dia fikir apa pula? Dia fikir tanah aku nak jual pula. Duk tak lama mana, tak sampai 2 tahun tanah bendang pak dia 50 hulung, habis dia jual. InsyaAllah. Tapi kalau kita tinggal anak yang berilmu,
yang kita bekalkan dengan ilmu yang cukup, daripada tak ada rumah dia boleh fikir macam mana aku nak memiliki sebuah rumah. Setelah dia memiliki sebuah rumah, dia fikir macam mana aku nak memiliki sebuah villa, sebuah banglo yang hebat, macam mana orang lain memiliki banglo ataupun villa yang hebat. Sebab dia ada apa? Dia ada ilmu, dia boleh dapat kehendak dia. Masya Allah. Pak aku mati dulu, mak aku meninggal dunia dulu, sekelung tanah pun tak tinggal, sekakang kera pun tak ada, nak buat tapak rumah pun tak ada. Dengan ilmu yang dibekalkan oleh ayah dan ibu dia sebelum meninggal anak cucu dia itu, dia gunakan ilmu itu, dia fikir macam mana aku nak beli sebidang tanah yang luas, sebab aku nak buat projek penanaman kelapa sawit 100 ekar umpamanya. Dia mampu memiliki sebab ilmu. Sebab itulah orang polis kata, knowledge is power. Knowledge is power. Ilmu pengetahuan itu adalah kuasa. Justru itulah wahai ibu-ibu dan bapa-bapakku sekalian, perlu kita memantapkan kepahaman ilmu kepada diri sendiri dan juga kepada generasi anak-anak kita. Untuk terakhir pada malam ini, saya ingin mengajak ibu bapa sekalian membaca sebuah hadis yang lain. Pastikan dengan nada ya suara yang jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihyayhi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahu al jannah. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis ini telah dipersepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Man, barang siapa. Perkataan man bagi orang yang belajar bahasa Arab, dia faham man ialah lafaz yang umum, siapa-siapa saja di kalangan umatku, kata Nabi. Barang siapa ataupun sesiapa yang yadmanuli, yang boleh memberi jaminan kepadaku untuk menjaga dua anggota. Untuk menjaga dua anggota. Apa dia yang pertama? Man yadmanuli, sesiapa yang boleh memberi jaminan untuk menjaga dua anggota. Yang pertama, ma baina lihyaihi, ma baina lihyaihi, barang yang terletak antara dua rahangnya. Rahang atas dengan rahang bawah, apa dia? Lidah. Barang siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku untuk menjaga, untuk memelihara barang yang terletak di antara dua rahang, rahang atas, rahang bawah, jadi menjaga lidahnya. Yang kedua, wa ma baina rijlaihi, dan yang kedua memberi jaminan untuk menjaga barang yang terletak di antara dua cabang pahanya, yakni menjaga kemaluannya. Azmanu lahul jannah, aku jamin untuknya dapat memasuki syurga. Jaga apa dia? Dua anggota. Yang pertama apa dia? Lidah. Yang kedua kemaluan. Nabi sebut lidah dulu, kemudian baru kemaluan. Sebab apa kita fikir? Yang kita dulu nampak dosa besar dilakukan oleh apa? Oleh kemaluan, seperti zina, liwat dan seumpamanya. Tapi pasal apa Nabi sebut lidah dulu? Sebab dosa kemaluan jarang-jarang berlaku. Berapa ramai yang datang dalam masjid kita, ilmu kita malam ni, semenjak balik sampailah umur 60-70 tahun, sekalipun tak pernah melakukan perbuatan zina. Alhamdulillah. Jarang orang zina ataupun melakukan perbuatan liwat yang diharamkan oleh Allah, lesbian dan seumpamanya, homoseks dan semua, jarang. Tapi dosa lidah
Tiap-tiap pagi orang lakukan. Pi market ataupun pi rumah kenduri. Kemarin jumpa dah kawan tu di rumah kenduri. Pakai baju maxi warna biru muda. Tudung 3 layers, 3 lapis. Hari ini dia pergi kenduri jumpa kawan tu juga. Tengok kawan tu pakai baju yang sama. Dia kata tak ada baju lain kan kawan tu. Masya Allah. Pergi kenduri itu elok lah. Memenuhi jemputan. Hak orang Islam memenuhi jemputan tu bagus. Pahala dapat. Sunat. Masya Allah. Tapi pi sana dia tengok orang tu pakai baju yang sama macam baju kemarin juga. Dia kata, kawan tu tak ada baju lain kan? Dia pakai baju tu saja. Bagi tahu kat kawan pula. Masya Allah. Dosa apa? Dosa lidah. Dan bila dosa lidah ni yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang menggunakan lidah buat dosa juga kerana lidah dia bercabang. Lidah bercabang. Yang Nabi sebut dalam hadis, orang yang bertalam 2 muka. Dia main kat jawatan kuasa masjid kita. Dia kata bagus masjid kita ni. Sebab apa? Sebab kuliah tiap-tiap malam. Selagi dia pergi dekat mall tu esok siang dia jumpa kawan dia. Dia kata saya cukup tak puas hati kat jawatan kuasa masjid. Sampai tiap-tiap malam buat kuliah dia kata. Masya Allah. Dia kata macam lain pula. Yang bila dia jumpa jawatan kuasa masjid, dia kata bagus masjid kita. Dulu utak macam ni, lah bagus. Tiap-tiap malam ada kuliah. Sampai sehari 3 kali pun ada kuliah. Bagus. Masyarakat kita di sini tak payah pergi jauh-jauh dah. Tak payah pergi Al-Muttaqin. Tak payah pergi jauh-jauh dah. Tiap-tiap malam ada kuliah. Main tangling saja. Senang masyarakat kita nak karya kita. Bagusnya. Dia bercakap depan jawatan kuasa masjid kita. Dia keluar esok dia jumpa kroni dia. Dia jumpa kawan-kawan dia yang semacam dengan dia juga. Dia kata saya cukup tak puas hati dia tak. Sampai tiap-tiap malam buat kuliah habis duit masjid tu. Dia kata habis duit masjid pula dah. Yang tadi dia bercakap macam lain, yang jumpa kawan dia bercakap macam lain pula dah. Masya Allah. Orang tu Nabi kata orang yang bertalam 2 muka. Man kana lahu wajhani fi dunya, barang siapa yang masa hidup di dunia ada 2 muka, yang bertalam 2 muka, kana lahu fil akhirati lisanan minan nar, untuknya di akhirat nanti ada 2 lidah yang terdiri daripada api neraka Allah. Yakni lidah apa? Lidah apa? Lidah bercabang. Saya nak tanya pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, adik-adik, kakak-kakak yang main malam ni, binatang apa dalam dunia ni yang lidah dia bercabang? Apa dia bang? Bewok. Maka orang yang lidah bercabang tu memang perangai macam bewok. Ni Nabi sebut dalam hadis. Ni pakcik-pakcik kita hampir Ustaz Sabri baru pertama kali kita panggil dia boleh tembak macam tu. Dah Nabi kata. Lidah apa? Lidah bercabang. Lidah apa? Lidah bewok. Perangai bewok, dia suka makan apa? Bewok suka makan apa? Bewok suka makan bangkai. Makanan favorite bewok ialah bangkai. Sebab tu oleh kerana sebab dia suka makan bangkai, haram kita makan bewok. Maka orang yang suka mengumpat diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala macam orang yang makan bangkai. Tajuk dia lidah. Kita tak lari daripada tajuk lidah. Sebut bewok pun pasal apa? Lidah dia bercabang. Tak lari, insya-Allah saya tak buat lencongan. Kalau saya lencong pun tak jauh saya patah balik. Insya-Allah, tuan-tuan jangan takut. Kita balik kepada Al-Quran dan kita balik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sebab Allah Ta'ala larang daripada kita bersifat dengan sifat orang-orang yang berlidah biawak. Dan biawak suka makan bangkai. Maka orang yang suka mengumpat, menjatuhkan maruah saudara-saudara seagamanya dianggap sebagai orang yang makan bangkai. Mari sama-sama untuk menutup kuliah kita, kita baca satu ayat Quran daripada surah An-Nur ayat 19. Kita baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Sadaqallahul azim. Itu ya. 5 minit lagi insya-Allah kita berhenti. Sebab kuliah saya tidak melebihi 1 jam. Itu dari segi psikologi pendidikan. Kalau pelajar-pelajar sekolah menengah 40 minit satu period. Dia mengaji matematik moden. Habis 40 minit loceng bunyi kreng. Tukar subjek baru. Mai pula mata pelajaran fizik. Cikgu fizik mengajar. Habis 40 minit kreng. Tukar pelajaran biologi. Habis biologi 40 minit kreng, rehat. Pergi mana? Pergi kantin, makan 20 minit, naik balik, mengaji balik. Orang yang umur macam kita sejam. Lebih daripada sejam, dia kena nak melunjuk. Dia buat alasan lenguh lutut. Hak yang tu pula dia cari tiang. Kawan tu pula dia langut tengok kipas. Awak kipas ni laju orang tak tahu. Jadi takat sejam saja kita berhenti. Bulan depan panggil lain. InsyaAllah. Okey, kita nak baca ayat tadi. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Allah Ta'ala tak kata innal ladzi. Berhenti dekat ya tak? Lepas ya tu ada penambahan nun. Bila penambahan nun menunjukkan ramai. Singular. Lawan dia plural, menunjukkan ramai. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang. Kalau innal ladzi saja tak ada nun, sesungguhnya seorang yang. Di dalam ayat surah An-Nur ini Allah Ta'ala memulakan dengan katanya innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang yuhibbuna, yang suka, yang seronok mereka itu antasyi'al fahishatu fil ladzina amanu, yang suka menyebarluaskan perkara-perkara keji, perkara-perkara kotor di kalangan orang-orang yang beriman. Dengan lidah dia buat cerita. Dia buat cerita untuk memburukkan orang lain. Bukan takat buat cerita, bukan takat buat fitnah, bukan takat cipta fitnah, buat video. Video apa? Video seks, homoseks, sebar kat orang ramai. Ada tak benda tu berlaku? Ada dalam masyarakat kita. Ada kita tak? Ada. Bila ada, benarlah kenyataan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang suka untuk menyebarluaskan al-fahishah, perbuatan-perbuatan keji. Benda tu tak berlaku, sengaja dia buat macam berlaku. Dia cari gambar ataupun orang yang nak serupa dengan si anu, dia buat filem, dia kata memang berlaku perbuatan homoseks umpamanya. Liwat umpamanya. Dia sebarkan berita itu, video itu di kalangan siapa? Fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang beriman. Allah Ta'ala memberi ancaman, lahum azabun alimun, untuk mereka itu azab yang teramat pedih, azab yang teramat dahsyat. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia pun dia akan kena azab, di akhirat pun dia akan kena azab. Baik itu saya berpesan kepada diri saya, kepada semua yang mengikuti kuliah kita malam ini, dan kepada semua orang yang akan mendengar, menyaksikan
pengisian kuliah kita yang dirakam oleh pihak jawatan kuasa masjid kita yang mungkin akan didubbing, dicetak banyak-banyak, dan saya mengizinkan untuk menyebarluaskan ilmu yang kita pelajari pada malam ini. Cetak 1,000 ke 2,000 ke 3,000 ke, jual murah-murah, dapat duit, masuk tabung masjid untuk kita jana ekonomi masjid kita, untuk kita jana tabung masjid kita bagi dapat duit banyak. Kita boleh buat macam-macam program ilmu dalam masjid kita, insya-Allah. Bagi orang tahu tentang bahaya lidah dan penjelasan Allah bahawa di sana ada orang-orang ramai. Benda ni dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena ada tim dia. Sebab tu Allah Ta'ala kata innal ladzina, ada orang-orang yang ada tim yang buat filem, ada tim yang bagi dana. Semua bekerjasama. Pokok ni Allah Ta'ala beri ancaman. Lahum azabun alimun, untuk mereka itu azab yang teramat pedih di dunia dan juga di akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi saya rasa cukup dahulu pengisian kuliah kita pada malam ini. Sebelum saya mengakhiri kuliah, ingin saya mengajak semua yang hadir untuk mengikhlaskan niat hati, mengaminkan doa yang akan saya bacakan. Sebelum itu juga, saya juga pada malam ini sebagai mudir dan pengasas Ma'had Dakwah Al-Islamiyah di Pulau Pinang mengambil inisiatif untuk mencetak kalender tahun baru yang mana terdapat gambar saya, kok makcik-makcik, Ustaz Sobri mana satu yang main mengajak ni, tunjuk gambar ni. InsyaAllah boleh dapat di luar sana. Saya bawa malam ni 1,400 naskah. Berapa ringgit Ustaz? Tak ada harga. Makcik-makcik yang main malam ni ada berapa orang? Katakanlah 700 orang. Ambil seorang 2 keping. Habis 1,400. Kalau datang malam ni, katakan 500 orang. Dapat seorang 3 keping insyaAllah. Buat apa sampai 3 keping? Satu letak di bilik tidur, satu di ruang tamu, satu lagi sedekah ataupun hadiah dekat mak mentua kita ataupun jiran kita. Berasa nak tengok hari ni waktu semayang jumpa, tengok. Kalau ibu bapa nak bagi sumbangan untuk tujuan dakwah dan pembangunan kompleks mak dakwah, dialu-alukan. Berapa ringgit Ustaz? Mengikut kemampuan dan keikhlasan tuan-tuan. Yang penting niat kita untuk membantu kerja-kerja dakwah. Dalam waktu yang sama, pihak jawatan kuasa masjid juga ada menyediakan kalender untuk masjid, dana wakaf. Marilah sama-sama kita merebut peluang ini sebelum menghembus nafas yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, kami memohon kepadamu agar Engkau mengampunkan segala dosa-dosa kami yang terlalu banyak ini. Daripada dosa-dosa yang sekecil-kecilnya sehinggalah kepada dosa-dosa yang sebesar-besarnya yang pernah kami lakukan dalam hidup kami, ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa kedua ibu bapa kami, juga datuk nenek moyang kami yang terdahulu. Ramai daripada kalangan kami pada malam ini yang sudah ketiadaan ayah dan ibu karena mereka telah meninggal dunia, ya Allah. Belum sempat kami memohon maaf daripada mereka, mereka telah meninggalkan kami, ya Allah. Maka pada malam ini kami memohon kepadamu agar Engkau mengampunkan dosa-dosa ibu-ibu dan bapa-bapa kami, datuk nenek moyang kami, dan jadikanlah kubur-kubur mereka semua sebagai taman-taman daripada taman-taman syurga-Mu. Janganlah Engkau jadikan kubur-kubur mereka sebagai lubang-lubang daripada lubang-lubang neraka-Mu, ya Allah. Engkau ampunkanlah juga dosa-dosa isteri-isteri kami yang banyak membantu kami, yang banyak menolong kami dalam menguruskan rumah tangga kami, pakaian kami, makan minum kami, dan menguruskan anak-anak pinak kami, ya Allah. Terkadang-kadang kami terkasar dengan mereka, ya Allah. Terkadang-kadang kami melakukan ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya kami lakukan kepada mereka, ya Allah. Bahkan terkadang-kadang terlanjur kami menyakiti dan memukul jasad mereka, ya Allah.
sedangkan mereka banyak menolong dan membantu kami, maka Engkau ampunkanlah dosa-dosa isteri-isteri kami ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa kesemua anak-anak menantu kami. Jadikanlah anak-anak menantu kami semua sebagai anak-anak menantu yang soleh-soleh, yang beramal dengan segala perintah-perintah-Mu, menjauhi daripada melakukan segala larangan-larangan-Mu ya Allah. Dan akhirnya pada malam ini ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau lembutkan hati-hati kami yang keras ini. Engkau jinakkanlah nafsu-nafsu kami yang liar ini ya Allah. Dan apabila kami akan dimatikan oleh-Mu nanti, dalam keadaan kami sedang menghadapi sakaratil maut yang dahsyat itu, maka Engkau fasihkanlah lidah-lidah kami ini ya Allah, agar mampu kami mengungkapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan Engkau matikanlah kami semua dalam iman dan Islam dan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perkenankanlah permintaan kami, doa kami dan munajat daripada hamba-hamba-Mu yang banyak dosa ini, karena tidak ada tempat lain untuk kami memohon keampunan daripada dosa-dosa kami melainkan hanyalah kepada-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Sekian, wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.